Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Muslim bin Saleh, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyam. InsyaAllah akan membentangkan isu-isu perundangan dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam di negara Malaysia. Sebagai pengenalan, pada permulaan Islam, bermula daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke zaman Khalifah Ar-Rashidin, orang Islam menggunakan undang-undang dalam pentadbiran harta pusaka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' di kalangan para sahabat dan juga para fuqaha serta ijtihad dan qiyas. Belum lagi ada undang-undang yang digubal dalam bentuk substantif yang dilakukan. Sehinggalah pada zaman 1925 undang-undang substantif berkaitan tentang pentadbiran harta pusaka digubal. Di antara yang terawal mengubal adalah di negara Sudan dan diikuti Mesir dan seterusnya Syria, Tunisia. Dan setelah itu diikuti juga negara-negara Asia Tenggara, termasuklah di negara Filipina yang memperuntukkan undang-undang substantif berhubung pusaka dan wasiat Islam. Di negara kita, sebelum kedatangan Islam, undang-undang yang digunakan dalam pentadbiran harta pusaka adalah menggunakan berdasarkan kepada adat, iaitu adat pepatih dan juga adat temenggung. Apabila datang Islam, menggunakan sistem undang-undang al-mawaris, iaitu hukum faraid. Namun masih belum lagi digubal secara substantif, secara lengkap, iaitu hukum faraid dijadikan sebagai akta faraid, belum ada lagi. Kita lihat di negara kita, undang-undang telah membahagikan beberapa agensi yang mempunyai bidang kuasa dalam pentadbiran harta pusaka, iaitu negara kita terdapat 4 agensi yang terlibat secara langsung yang mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan probate dan perintah pentadbiran. Yang pertama adalah Amanah Raya Berhad, itu seperti yang diperuntukkan dalam Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, mempunyai peruntukan bidang kuasa kepada Amanah Raya Berhad, iaitu ARB, dalam mentadbir harta pusaka yang mengandungi harta alih bernilai tidak melebihi 600,000. Terdapat juga beberapa seksyen, iaitu yang memberikan bidang kuasa kepada Amanah Raya, itu seksyen 17, seksyen 8 dan juga seksyen 13. Dan akta ini merupakan yang memberi bidang kuasa kepada Amanah Raya untuk mengendalikan harta-harta tidak alih. Untuk mengendalikan harta-harta pusaka, iaitu harta alih. Seterusnya adalah yang mempunyai bidang kuasa juga untuk mengeluarkan kuasa pentadbiran harta pusaka, iaitu Jabatan Ketua Kehakiman, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, JKPTG, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Harta Pusaka Kecil yang dikenali juga dengan Pembahagian 1955, yang memperuntukkan JKPTG mempunyai bidang kuasa dalam berhubung mengenai harta tak alih serta dengan harta alih seperti duit,
simpanan dan bank yang nilainya tidak melebihi 2 juta. Dan juga mahkamah sivil yang mempunyai bidang kuasa dalam mentadbir harta pusaka yang mempunyai nilai melebihi 2 juta atau harta pusaka yang berwasiat sebagaimana diperuntukkan dalam Akta Probate dan Pentadbiran 1959, dikenali juga dengan Akta 97, memberi bidang kuasa kepada mahkamah sivil. Dan mahkamah syariah juga mempunyai bidang kuasa dalam mengeluarkan sijil faraid, iaitu menentukan ahli waris dan menentukan kadar setiap ahli waris bahagiannya sebagaimana diperuntukkan dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1997 dan juga enem-enem negeri-negeri yang lain. Isu dalam pentadbiran harta pusaka, isu undang-undang dalam pentadbiran harta pusaka, iaitu yang pertama, iaitu terdapat isu-isu pentadbiran harta pusaka, iaitu harta pusaka tak dituntut telah mencapai 70 bilion dan juga telah dilaporkan oleh akhbar tempatan, serta terdapat kes yang tak dapat diselesaikan sebanyak 72,348 kes pembahagian harta pusaka yang tertunggak ketika ini, dengan Kedah dan Selangor masing-masing mencatat jumlah tertinggi, iaitu 13,423 di Kedah dan 10,358 di Selangor. Ini di antara kes yang dilaporkan. Isu pentadbiran harta pusaka dalam perundangan, yang pertama iaitu terdapat perbezaan peruntukan undang-undang di Malaysia di antara negeri dan negeri, iaitu di mana negeri kecuali negeri Terengganu dalam mengeluarkan perintah angkapan mati dalam Seksyen 50/1 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, negeri Terengganu memperuntukkan untuk mendapat angkapan mati daripada mahkamah syariah perlu menunggu 7 tahun. Akan tetapi di bawah Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri Johor dan juga negeri-negeri yang lain memperuntukkan adalah selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Dan terdapat juga perbezaan peruntukan undang-undang di antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil dalam menentukan tempoh orang yang hilang. Di mahkamah syariah, akta keterangan mahkamah syariah memperuntukkan 4 tahun. Akta keterangan dalam Seksyen 108 memperuntukkan 7 tahun. Ini adalah perbezaan. Dan terdapat perbezaan peruntukan yang dikeluarkan, iaitu peruntukan anggapan mati, perintah anggapan mati yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah tidak boleh digunakan di mahkamah sivil, dan anggapan mati yang dikeluarkan oleh mahkamah sivil tidak boleh digunakan di mahkamah syariah dalam untuk membubar perkahwinan dan penceraian, untuk membuat permohonan perkahwinan dan membuat pembubaran perkahwinan. Jadi ini di antara isu-isu perundangan yang terdapat di negara kita. Jadi memandangkan masa tidak mengizinkan, saya melihat di negara kita terdapat pertembungan dan pertindahan bidang kuasa di antara peruntukan enakmen di antara negeri-negeri dalam menentukan orang yang hilang. Di negeri Terengganu memperuntukkan 7 tahun dan negeri-negeri lain memperuntukkan 4 tahun. Dan juga terdapat
perbezaan antara negeri terdapat perbezaan antara mahkamah syariah, peruntukan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil, di mana mahkamah syariah memperuntukkan 4 tahun untuk mendapat perintah angkapan mati, di mahkamah sivil memperuntukkan 7 tahun. Dan perintah yang dikeluarkan angkapan mati di mahkamah sivil tidak boleh diguna di mahkamah syariah untuk tujuan pembubaran dan perkahwinan di mahkamah syariah. Begitu juga peruntukan yang dikeluarkan, perintah angkapan mati dikeluarkan oleh mahkamah syariah tidak boleh diguna di mahkamah sivil bagi tujuan pentadbiran terpusaka. Jadi melihat pada perkara ini, maka pengkaji melihat terdapat pertindahan dan pertembungan di antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil serta enactment negeri-negeri. Sebagai mengakhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.